Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Nur Adilah. Kami dari Seksyen 03GD Kumpulan 1 akan membentangkan topik isu semasa yang dipilih iaitu penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Saya, Nur Ashikin binti Muhammad Hussein, RO 21347 akan membentangkan struktur dan perincian bahagian pertama iaitu pengenalan. Gadget merupakan alat elektronik kecil dengan pelbagai fungsi khusus atau sebuah peranti yang memiliki tujuan atau fungsi praktis yang dirancang lebih canggih berbanding teknologi sebelumnya. Gadget juga sebuah alatan yang memudahkan sebuah urusan manusia. Ia digunakan untuk berkomunikasi, menambah kenalan dan menambah ilmu pengetahuan. Antara contoh gadget ialah telefon, tablet dan juga komputer riba. Gadget pada awalnya hanya digunakan sebagai alat komunikasi iaitu dengan menghubungkan individu pada jarak jauh menerusi panggilan telefon atau kiriman pesanan. Namun begitu, seiring dengan peredaran zaman, gadget dipercanggihkan lagi dengan pelbagai feature membolehkan pengguna melakukan pelbagai aktiviti seperti mengambil gambar dan rakaman. Penggunaan gadget yang sangat meluas tidak kira umur maupun lapisan masyarakat kerana ianya kini menjadi satu keperluan dalam kehidupan. Dari segi falsafah pendidikan kebangsaan, gadget membolehkan ilmu pengetahuan dikumpul, diurus, dimanipulasi, diakses dan disampaikan. Penggunaan gadget di institusi pengajian memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, sekaligus melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Gadget mendidik pengguna untuk sentiasa berakhlak mulia dan menanam sikap bertanggungjawab. Selain itu, gadget mengeratkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan kerana ianya dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dan yang terakhir dari segi rukun negara, menghindari diri dari penyebaran anasir jahat yang bertentangan dengan agama. Pengguna gadget hendaklah mempunyai jati diri dan iman yang kukuh semasa menggunakan gadget. Yang kedua, menghormati raja-raja dan para pemimpin seperti tidak memfitnah atau memburukkan negara, institusi diraja dan pemimpin di media sosial. Yang ketiga, menggunakan kemudahan gadget atau internet dengan cara berhemah dan menghormati pengguna lain. Contohnya, tidak melakukan jenayah cyber. Dan yang terakhir sekali, sentiasa menjaga tutur kata dan perilaku, tidak mewujudkan perbincangan yang sensitif seperti isu perkauman yang boleh menyebabkan perbalahan. Bagi memahami lebih mendalam lagi tentang topik yang dipilih, saya menjemput rakan-rakan yang lain untuk membentangkan bahagian masing-masing. Oleh itu, saya menjemput saudara Afiq dan saudara Kamarul untuk membentangkan bahagian seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ashikin untuk pengenalan yang cukup jelas untuk menekan topik isu semasa yang dipilih. Untuk perincian bahagian isi pertama ini iaitu realiti, isu dan semasa, realiti dan isu semasa, ia akan disambung dan dibentangkan oleh saya Muhammad Afiq bin Fazilah RO 21138 bersama saudara Kamarul Fahmi. Yang pertama, kemudahan dan kecanggihan. Penggunaan gadget ini bergerak seiring dengan kemodenan dan teknologi pada masa kini. Yang kedua, membantu memudahkan sesi pembelajaran. Hal ini tidak lagi asing dalam hidup kita kerana pembelajaran secara online telah digunakan pakai pada situasi pandemik COVID-19 kini. Yang ketiga, pelbagai aplikasi yang diakses untuk sesi pembelajaran. Ini berkait rapat dengan memudahkan sesi pembelajaran. Aplikasi Google Meet, Zoom dan Microsoft Teams. Yang keempat, akses internet yang baik dan berkualiti. Ini amat berkait rapat seperti jika kita ingin membuka aplikasi, kita haruslah menjaga internet yang baik dan berkualiti supaya tidak mempunyai sebarang masalah ketika diguna pakai. Yang kelima, dapat berinteraksi dengan individu secara mudah seperti penggunaan aplikasi WhatsApp untuk berhubung dengan orang yang jauh daripada kita dan berhubung dengan orang yang dekat dengan kita. Seterusnya yang keenam, pelbagai kemudahan yang boleh digunakan daripada internet terutamanya bisnes. Hal ini ditekankan kerana penggunaan online trading ataupun urus niaga secara online telah benar pada waktu kini. Hal ini menyebabkan ini amat ditekankan dalam isu penggunaan gadget. Yang ketujuh, pengguna yang tidak beradab dalam mengatakan sesuatu secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai bully cyber. Ini haruslah ditekankan kerana ramai masyarakat kini tidak menekankan akan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesesalaan. Yang kelapan, sentiasa menjaga kelakuan diri dalam menggunakan gadget supaya menjadi seorang pengguna gadget yang bertauliah dan berakhlak mulia. Dan akhir sekali, menjaga tutur kata dan menghormati di media sosial supaya tidak menimbulkan sebarang isu perkauman dan tidak menyalahgunakan akan penggunaan gadget. Jadi, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih atas pembentangan daripada Afiq. Saya Muhammad Kamarul Fahmi bin Syamsul Rahman, RO 21273, dengan ini akan meneruskan pembentangan bahagian 1 ini. Walaupun penggunaan gadget ini telah serasi dalam kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat, tetapi adakah kita menggunakan gadget berasaskan rukun negara? Antaranya ialah prinsip rukun negara yang ketiga dan keempat, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, di mana semasa menggunakan gadget, kita perlulah menjaga kelakuan diri dalam menggunakan media sosial dan tidak melanggar apa-apa undang negara, malah menghormati undang-undang tersebut. Selain itu, kita juga boleh kaitkan perkara ini dengan rukun negara yang kelima, prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kita perlulah menjaga kesopanan kita dalam tata bicara secara online ataupun offline. Tetapi lebih elok kita menjaganya secara online kerana perbualan ini kita tidak kenal dengan orang tersebut. Perkara ini akan berlakunya bully cyber jika kita tidak menjaga kesopanan kita dalam bertata bicara secara online atau dalam media sosial. Bully cyber ini sudah makin berleluasa, jadi kita perlulah elak dengan menerapkan diri kita dengan prinsip rukun negara yang kelima ini. Selain itu, kemudahan gadget ini juga memberi kita kemudahan dalam menambah ilmu pengetahuan. Contohnya, ia memberi kemudahan seperti sekarang di mana kita menggunakan Google Meet, Microsoft Teams ataupun Zoom Meeting untuk belajar secara online. Banyak gadget yang boleh kita gunakan untuk belajar secara online ini sekarang. Jadi perkara ini telah dimudahkan untuk memudahkan pelajar untuk belajar. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Saya akan teruskan mempersilakan rakan pembentang saya untuk menerangkan dan membentangkan tentang bahagian 2 tersebut. Terima kasih. Untuk perincian kedua ini, saya Muhammad Nur Afifi bin Saiful Bahiran, RO 21171, akan membentangkan punca penggunaan gadget dalam kehidupan semasa. Salah satu punca penggunaan gadget dalam kehidupan semasa ialah ibu bapa yang sibuk bekerja. Secara logiknya, ibu bapa menggunakan gadget seperti telefon pintar sebagai media untuk menarik perhatian anak mereka. Hal ini bertujuan untuk menghiburkan anak-anak mereka ketika mereka sedang sibuk menyelesaikan urusan peribadi dan urusan kerja. Kesannya, anak-anak kecil ini menjadi ketagih dan terasuk pada usia yang sangat muda. Dari segi epistemologi pula, didapati 96.6% penggunaan gadget mudah alih bermula pada umur seawal 1 dan 2 tahun. Hal ini berlaku kerana fungsinya yang pelbagai dan dapat menarik minat semua golongan manusia, termasuklah golongan bayi. Punca ini juga dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana semasa meletusnya pandemik COVID-19, sistem belajar secara seorang muka telah diubah kepada sistem belajar dalam talian. Sistem belajar dalam talian ini dapat membantu pelajar meneruskan pembelajaran dari rumah. Akan tetapi, bagi anak-anak kecil, ibu bapa terpaksa menyediakan gadget bagi memudahkan anak-anak mereka menyertai kelas dalam talian. Kesannya, penggunaan gadget dalam kehidupan semasa turut meningkat. Lain sekali, punca ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip rukun negara, iaitu prinsip kedaulatan undang-undang dan prinsip kesihatan kepada raja dan negara. Hal ini kerana semasa meletusnya pandemik COVID-19, satu perintah telah dikuatkuasakan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Kesan daripada perintah ini, hampir semua sektor ekonomi dan pendidikan telah ditutup. Kesannya, ibu bapa terpaksa bekerja dari rumah dan terlalu sibuk untuk menguruskan anak-anak mereka. Oleh disebabkan itu, mereka terpaksa memberikan gadget kepada anak mereka agar tidak diganggu semasa menyelesaikan urusan peribadi dan urusan kerja. Sampai di sini saja untuk isi pertama bagi punca penggunaan gadget dalam kehidupan semasa. Untuk isi kedua, pembentang Muhammad Aizat Irfan bin Mapan Yuki akan membentang dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya Nur Afifi yang telah membentangkan serta menerangkan tentang punca pertama penggunaan gadget. Nama saya Muhammad Aizat Irfan bin Mapanyuki. Nombor ID saya adalah RO21051.
Saya bersetuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh rakan saya Afifi tentang penggunaan gadget dalam kehidupan seharian adalah berpunca daripada kurangnya masa ibu bapa bersama anak mereka. Pada pendapat saya, jika ditinjau lebih lagi, punca kedua adalah disebabkan negara yang maju dan teknologi yang kian berkembang. Pada hari ini, sama ada mahu atau tidak mahu, kita tetap perlu mempunyai sebuah gadget. Tidak kisah sama ada telefon pintar, komputer riba dan sebagainya. Kini, gadget bukanlah satu kehendak semata, melainkan telah menjadi satu keperluan. Kelebihan gadget adalah memudahkan urusan pekerjaan dan pembelajaran. Jika dilihat dari segi logik ataupun epistemologi, baik individu yang bekerja maupun mahasiswa dan orang awam lainnya, semua perlu menggunakan gadget. Contohnya di negara kita sendiri, Malaysia, kebanyakan perkhidmatan malahan hampir kesemuanya telah menggunakan sistem yang dikenali sebagai sistem online, seperti membeli barangan, membayar bil air serta elektrik, dan sesi pembelajaran juga banyak dilakukan di atas talian. Kini semua lebih mudah kerana semua berada di hujung jari. Dengan hanya beberapa klik sahaja, jika dikaitkan dengan FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, punca ini dapat dikaitkan dengan peradaban dan pembelajaran. Contohnya, melahirkan generasi yang mahir dalam teknologi moden. Disebabkan berkembangnya teknologi, maka para pelajar lebih mudah untuk mencari maklumat di internet. Tambahan pula, ia dapat membantu para guru untuk mencari bahan pembelajaran tambahan. Punca ini juga boleh dikaitkan dengan elemen prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Dengan semakin majunya negara dan teknologi, kita perlu menerapkan diri dengan kedua-dua prinsip rukun negara tersebut agar tidak melakukan sebarang penyalahgunaan gadget, iaitu bully cyber dan melakukan pelecehan kaum di media sosial. Contohnya, masyarakat kini gemar berkongsi dan meluahkan perasaan di media sosial sama ada berbau positif maupun negatif. Maka kita hendaklah memastikan diri kita tidak terjebak dalam kesalahan tersebut selagi berpegang pada prinsip rukun negara. Sekian dari saya tentang punca penggunaan gadget. Saya mempersilakan Dini untuk menerangkan perincian yang ketiga. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Afifi dan Aizat yang memberi penjelasan mengenai faktor penggunaan gadget dalam kehidupan. Saya, Muhammad Nurdini Merasazili, RO 2117 akan membicarakan mengenai kesan positif penggunaan gadget dalam kehidupan. Kesan positif ini terbagi kepada 3 iaitu individu, masyarakat dan negara. Tumpuan kita yang pertama adalah kesan positif dari segi individu. Melalui elemen epistemologi, bagaimanakah penggunaan gadget memberi kebaikan kepada individu. Dengan penggunaan gadget, ia dapat membantu individu untuk mendapatkan maklumat dengan mudah. Secara amnya, seseorang yang memerlukan maklumat boleh menggunakan gadget yang ada pada mereka untuk mencari maklumat yang dikehendaki. Mereka juga boleh menggunakan internet yang ada untuk mengakses maklumat dengan cepat dan pantas. Dengan adanya sumber maklumat yang luas, ia dapat membantu melahirkan individu yang berilmu dan berpandangan jauh kerana maklumat hanya diperolehi di hujung jari. Secara tidak langsung, ia dapat mendukung harapan di dalam falsafah pendidikan negara FPN untuk melahirkan lebih ramai individu yang berpengetahuan tinggi. Kesan positif yang kedua adalah dari segi masyarakat. Melalui elemen epistemologi, bagaimanakah penggunaan gadget dapat memberi kebaikan kepada masyarakat. Mari kita kaitkan dengan isu terkini iaitu misi pandemik dan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Masyarakat boleh komunikasi secara atas talian dengan ahli masyarakat dengan hanya menggunakan telefon pintar. Hal ini kerana masyarakat tidak dapat berjumpa secara fizikal akibat perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kesan positif kepada masyarakat yang kedua adalah penggunaan gadget juga dapat membantu masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Masyarakat boleh memberikan pandangan dan cadangan kepada pemerintah iaitu raja tentang pembangunan dan pembaharuan politik negara. Dengan adanya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, ia dapat mengukuhkan lagi prinsip yang kedua dalam rukun negara RN iaitu kesetiaan kepada raja dan negara.
Kesan positif yang terakhir adalah dari segi negara. Melalui elemen epistemologi, bagaimanakah penggunaan gadget dapat memberi kebaikan kepada negara. Seperti yang kita tahu, ramai perniagaan yang perlu ditutup selama musim pandemik ini untuk mengelakkan penularan virus. Oleh itu, ramai peniaga menggunakan pendekatan menggunakan gadget sebagai satu medium untuk mereka menjalankan perniagaan. Dengan adanya gadget, perniagaan yang mereka lakukan boleh tersebar di seluruh negara. Mereka juga menggunakan platform media sosial pada gadget seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Dengan peningkatan pendapatan rakyat dengan menjalankan perniagaan atas talian, ia secara tidak langsung menyebabkan ekonomi negara akan terus meningkat. Itu merupakan kesan positif antara ketiga-tiga bahagian dari individu, masyarakat dan negara. Sekian daripada saya akan memberi tugas pembentangan yang seterusnya kepada rakan saya yang akan menjelaskan isu mengenai kesan negatif penggunaan gadget dalam kehidupan. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Nordini yang berkongsi tentang kesan positif penggunaan gadget dalam kehidupan. Kini saya pula Muhammad Nazrul Hakimi bin Muhammad Hassan RO21296 akan berkongsi tentang kesan negatif penggunaan gadget dalam kehidupan. Kesan negatif ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu dari segi individu, masyarakat dan negara. Saya akan bermula dari segi individu. Mengikut persoalan epistemologi, bagaimanakah penggunaan gadget boleh memberi kesan negatif kepada individu terutamanya remaja? Yang pertama, pelbagai aplikasi yang menarik yang mungkin akan mendatangkan perkara buruk jika tiada kawalan yang sebaiknya. Sebagai contoh, terdapat pelbagai aplikasi permainan video atas talian yang menyebabkan ketagihan melampau. Penggunaan gadget juga akan mengganggu waktu tidur. Sebagai tamsilannya, ramai individu terutamanya remaja yang menggunakan gadget sebelum tidur sehingga lewat malam kerana melayan media sosial dan bermain game yang akan mengakibatkan waktu tidur mereka itu terjejas. Kekurangan waktu tidur juga mempunyai implikasi neuropsikologi pada remaja. Antaranya, seseorang itu mudah marah, kurang kemampuan bersosial dengan orang lain dan ingatan menjadi lemah yang akan dapat mempengaruhi kejayaan akademik. Perkara ini secara tidak langsung menjejaskan falsafah pendidikan kebangsaan dan melahirkan individu yang berjaya dalam bidang pendidikan. Seterusnya dari segi masyarakat. Dari segi masyarakat pula, penggunaan gadget yang berlebihan boleh menjejaskan hubungan silaturahim antara kalangan masyarakat. Penggunaan gadget secara berlebihan akan membazir masa emas yang harus digunakan oleh setiap masyarakat untuk berkumpul bersama bertujuan untuk merapatkan hubungan sesama masyarakat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Penggunaan gadget juga menyebabkan mereka lebih gemar menggunakan gadget sepanjang masa berbanding melakukan aktiviti bersama masyarakat seperti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan dan banyak lagi. Perkara ini menjadi lebih serius apabila kekurangan berkomunikasi antara ahli masyarakat walaupun tinggal di kawasan yang sama. Hubungan antara masyarakat akan menjadi lebih regang kerana mereka lebih mementingkan gadget canggih mereka berbanding dengan masa yang diluangkan sesama masyarakat. Akhir sekali, dari segi negara. Dari segi negara pula, penggunaan gadget boleh menyebabkan penyebaran berita palsu secara berleluasa, seperti yang berlaku sekarang. Pengguna boleh mengakses internet di lokasi yang lebih luas dan menggalakkan lagi penyebaran fitnah ataupun berita palsu. Mereka boleh berkongsi berita tersebut di laman sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter dan banyak lagi. Perkara ini banyak berlaku dalam kalangan ahli politik. Mereka sanggup menyebar berita yang tidak diketahui kesahihan atau mereka sanggup memfitnah pihak lawan bagi memancing undi dan untuk kepentingan diri sendiri. Penyebaran berita palsu dalam kalangan ahli politik yang semakin meningkat menyebabkan berlakunya perbalahan yang menggugat keamanan negara. Melalui prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan, nilai ini akan hilang dalam masyarakat kerana perbalahan yang sering berlaku dengan hanya satu maklumat palsu. Hal ini memberi impak negatif kepada negara kita dan mencemarkan nama negara sebagai sebuah negara semakin berkembang. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Saya Muhammad Arash Safwan bin Muhammad Dani, kod matrik RO 21150, dan pada hari ini saya ingin membentangkan cara mengatasi masalah penggunaan gadget. Pada mulanya saya nak terima kasih kepada Cik Dini kerana telah membentangkan tajuk
beliau, iaitu kesan baik, kesan positif dan negatif penggunaan gadget. Jadi tibalah giliran saya pula untuk membentangkan tajuk saya pada hari ini. Okey. Tajuk saya ini terbahagi kepada 3 aspek, iaitu aspek individu, aspek masyarakat dan aspek negara. Okey. Saya akan membincangkan mengenai aspek individu dan aspek masyarakat, manakala kawan saya akan membentangkan mengenai aspek negara. Okey. Yang pertamanya, penggunaan gadget pada ketika ini berada dalam keadaan membimbangkan. Jadi, melalui elemen epistemologi, apakah cara untuk mengatasi masalah penggunaan gadget ini? Okey, daripada segi aspek individu, permainan video pada ketika ini semakin kejam, semakin ke arah yang kejam. Okey, jadi untuk mengatasi masalah ini, kita boleh bukan kita lah, maknanya pihak yang berwajib boleh mengenakan cukai kepada pihak pengurusan permainan tersebut agar pihak pengurusan ini dapat memberikan kesedaran kepada mereka sendirilah. Yang keduanya, penggunaan gadget ini dapat mengganggu tidur. Okey, jadi tidak elok ni kalau kita tidur tidak ikut waktunya. Jadi kita perlu bijak menguruskan masa seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Asr 1 hingga 3. Selain itu, kita boleh membuat jadual agar kehidupan seharian kita lebih sistematik. Jadi perkara ini selaras dengan falsafah pendidikan negara, iaitu dapat membentuk peribadi yang bertanggungjawab. Akhir sekali, dalam aspek individunya, ia dapat menyebabkan komplikasi kesihatan. Okey. Contohnya seperti penyakit obesiti, diabetes atau sakit mata. Penyakit-penyakit ini terjadi apabila kita leka menggunakan gadget tersebut. Contohnya mata. Apabila kita tertumpu pada skrin terlalu lama, ia akan menyebabkan kesakitan mata. Kalau macam obesiti dan diabetes ni, badan kita tidak menggunakan seluruh badan dengan sepenuhnya, jadi ada suatu bahagian tu yang dia tidak bergerak, jadi ia akan lakunya proses kegemukan. Perkara ini boleh diatasi dengan melakukan senaman ringan dan mengamalkan diet yang seimbang. Kita balik kepada aspek masyarakat. Yang pertamanya, hubungan silaturahim akan terjejas. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita boleh memaknai aplikasi perhubungan seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp video call, Facebook video call. Perkara ini dapat menjadikan semula hubungan-hubungan call kita yang berada di jauh supaya dapat mengetahui status mereka. Dan perkara ini dapat memupuk rohani yang baik dan memupuk kesopanan dan kesusilaan seperti yang dinyatakan dalam rukun negara. Okey, seterusnya, penggunaan gadget ini dapat menyebabkan masa banyak dibasuhkan. Okey, jadi kita kena kurangkan mata kita ni tertumpu kepada objek yang boleh merosakkan mata dengan tertumpu pada benda lain. Contohnya seperti buku. Okey, kerana buku selain itu, buku juga dapat memberikan informasi yang lebih baik daripada menggunakan gadget semata-mata. Okey, saya serahkan kepada Azri pula untuk membicarakan mengenai aspek negara. Terima kasih. Nama saya Muhammad Azri Adwa bin Muhammad Bakir. Nombor ID RO21256. Saya akan membentangkan masalah penggunaan gadget dalam aspek negara. Masalah penggunaan gadget iaitu penyebaran berita palsu sering berlaku pada masa kini. Hal ini disebabkan oleh lokasi internet yang lebih meluas. Penyebaran berita palsu sering berlaku terutamanya dalam kalangan politik. Jadi, cara untuk mengatasi penyebaran berita palsu adalah
kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang. Penyebaran berita palsu dapat diatasi dengan menggunakan undang-undang. Jadi, kerajaan haruslah menguatkuasakan akta anti berita tidak benar. Seperti yang kita tahu, akta ini telah berkuasa pada tahun 2020, iaitu pada 30 Januari. Dengan menggunakan undang-undang untuk mengatasi masalah penggunaan gadget, iaitu penyebaran berita palsu ini, kita dapat mencapai prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Azriq dan Arash. Saya bersetuju dengan kaedah yang dicadangkan. Pada pandangan saya, ia sangat memberangsangkan. Berdasarkan keseluruhan perincian yang dikongsi dan dibentangkan, saya Muhammad Asif Aiman bin Nurul Hafizi RO 21300 ingin menyimpulkan bahawa kita dapat mempelajari dan mengambil pelbagai pengajaran daripada topik ini. Antara pengajarannya ialah manusia mudah menjadi taksub terhadap sesuatu perkara yang disukai dan diingini. Oleh itu, kita haruslah mengawal penggunaan gadget dalam kehidupan seharian kita sebelum menjadi ketagih dengannya. Selain itu, banyak kebaikan dapat diperoleh melalui penggunaan gadget. Akan tetapi, ada juga keburukannya. Disebabkan ini, kita haruslah memberitahu kepada masyarakat tentang manfaat gadget melebihi daripada keburukannya agar mereka tetap positif ketika menggunakan gadget. Seterusnya, bagi menambah lagi cadangan saudara Azriq dan Arash, saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan menjalankan kempen kesedaran tentang penggunaan gadget. Sebagai contoh, kempen Masa Tanpa Gadget bagi menyelesaikan isu ketagihan gadget dalam kalangan masyarakat. Ibu bapa juga harus menjalankan tanggungjawab mereka untuk memantau dan tetapkan masa penggunaan gadget anak-anak dalam kehidupan seharian dengan cara berinteraksi dengan mereka. Dengan interaksi yang berlaku, hubungan ibu bapa dan anak-anak akan menjadi lebih erat. Justru dapat mencegah anak-anak daripada melayari laman-laman yang tidak sepatutnya. Akhir sekali, bagi mengukuhkan lagi topik ini, kesimpulan yang dapat dibuat ialah gadget merupakan satu anugerah yang amat berharga kepada kita. Kita mestilah bangga dengan kemajuannya dan menggunakan anugerah ini dengan sebaiknya. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa gadget dapat memberikan lebih banyak manfaat pada masa hadapan jika digunakan dengan betul. Namun, ia akan menyebabkan kita menjadi manusia yang mundur jika digunakan sebaliknya. Oleh itu, semua pihak haruslah menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi mewujudkan sebuah negara yang maju dan aman serta dipenuhi dengan rakyat yang sihat akal dan pemikiran. Dengan ini, tamatlah sudah pembentangan daripada kumpulan kami, kumpulan 1 dengan topik penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan kesedaran kepada semua pengguna gadget. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nur Adillah dan rakan-rakan pembentang.